Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di dalam bab 7.2 iaitu warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor memiliki keunikan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang merangkumi aspek sistem pemerintahan agama Islam dalam pemerintahan, perundangan, adat istiadat, persuratan dan ekonomi. Aspek utama warisan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ialah Sultan sebagai tonggak utama kerajaan dan penggantian pemerintah yang berasaskan adat Temenggung. Di negeri Perak, Putra Sulung juga akan mewarisi tahta tetapi melalui sistem penggiliran. Asas pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka melalui sistem pembesar empat lipatan turut diwarisi oleh negeri-negeri ini. Kesultanan Pahang mengamalkan pewarisan tahta, waris ganti digelar Tengku Mahkota, pelantikan Sultan juga atas persetujuan Jemaah Pangkuan di Raja Negeri. Sistem pentadbiran masih berasaskan pembesar 4, 8 dan 16. Empat pembesar utama Pahang ialah orang kaya Indra Shah Bandar, orang kaya Indra Segara, orang kaya Pahlawan dan orang kaya Indra Perbajelai. Pemerintahan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Kesultanan Perak mengamalkan sistem penggiliran. Dewan Negara Perak bertanggungjawab memilih melantik Sultan. Sistem penggiliran seperti susunan yang berikut: Sultan, Raja Muda, Raja Dihilir, Raja Kecil Besar, Raja Kecil Sulung, Raja Kecil Tengah dan Raja Kecil Bongsu. Sistem pentadbiran masih berasaskan pembesar 4, 8, 16 dan 32. Empat pembesar utama Perak ialah orang kaya Bendahara Sri Maharaja, orang kaya besar Maharaja Diraja, orang kaya Temenggung Paduka Raja, orang kaya Menteri Paduka Tuan. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Kesultanan Terengganu mengamalkan sistem pewarisan tahta, waris digelar yang dipertuan mudah. Walau bagaimanapun, Dewan Pangkuan Diraja berhak memilih dan melantik Sultan. Jemaah ini turut dikenali sebagai ahli al-hal wa al-aqad yang bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Kesultanan Selangor mengamalkan sistem pewarisan tahta, waris digelar Raja Muda. Pelantikan Sultan juga atas nasihat dan pengesahan Dewan Diraja. Dewan Diraja bertanggungjawab membantu dan menasihati Sultan dalam menjalankan fungsi baginda. Antara anggota Dewan ini termasuklah Raja Muda, Tengku Laksmana dan Tengku Bendahara. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sistem pembesar empat lipatan yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Namun begitu, sistem ini disesuaikan mengikut acuan dan keperluan setiap negeri. Agama Islam dalam pemerintahan. Kesultanan Melayu Melaka terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Tradisi keagamaan ini diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Islam menjadi agama utama di setiap negeri yang beraja. Malahan, agama Islam kini termaktub dalam Perlembagaan Malaysia sebagai agama persekutuan. Keutamaan agama Islam dalam Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor dapat dilihat dengan jelas melalui perkara yang berikut. Sultan merupakan ketua agama bagi setiap negerinya. Kedudukan ini diperlihatkan dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Institusi agama berperanan penting di setiap negeri dan bidang kuasa mereka mestilah dihormati. Misalnya peranan mufti, kadi, mahkamah syariah dan jabatan agama Islam. Institusi kesultanan mempunyai ikatan yang rapat dengan institusi agama. Tokoh-tokoh agama berperanan dalam pentadbiran istana dan negeri. Misalnya di negeri Selangor, mufti merupakan anggota Dewan Diraja. Sultan juga bertanggungjawab dalam mendawatkan syiar Islam. Misalnya, tauliah penceramah agama dikeluarkan oleh pejabat istana setelah ditandatangani oleh Sultan. Agama menjadi panduan membentuk masyarakat yang bersasiah dan berakhlak mulia. Amalan agama Islam dalam pemerintahan membuktikan kepentingan amalan beragama di negara ini. Perundangan. Undang-undang digubal bagi mengawal kehidupan bermasyarakat. Hukum Kanun Melaka menjadi asas kepada kelahiran undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu lain seperti Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Warisan Hukum Kanun Melaka terbukti dalam fasal-fasal berhubung peraturan dan larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang dan hukum jual beli.
Ini yang merupakan kedua-dua iaitu Hukum Kanun Pahang dan juga Undang-Undang 99 Perak. Perkembangan politik dan sosioekonomi menyebabkan berlaku perubahan dalam aspek perundangan. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor mengubah pula undang-undang tubuh kerajaan negeri bagi menyuaskan perubahan tersebut. Undang-undang yang dihasilkan melengkapkan lagi sistem pemerintahan dan sistem kesultanan sesebuah negeri. Oleh itu, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang terdapat di negara ini. Adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan dan perbuatan yang telah lazim dilakukan sejak sekian lama. Adat istiadat turut melibatkan upacara tertentu. Adat istiadat merupakan identiti dan keunikan warisan Kesultanan Melayu. Antara adat istiadat ini termasuklah adat keputeraan, adat perkahwinan, istiadat pertabalan, istiadat pengurian darjah kebesaran dan istiadat pemakaman. Adat keputeraan. Adat ini merupakan upacara melenggang perut ketika kandungan berusia 7 bulan untuk membentukkan kedudukan bayi di dalam perut ibu bagi memudahkan proses kelahiran. Bayi diperkenankan azan sebaik saja dilahirkan. Bercukur apabila putera dan puteri berusia 7 hari. Berendoi iaitu meletakkan bayi di dalam buaian dan diperkenalkan alunan marhaban. Adat perkahwinan. Majlis perkahwinan diraja melalui proses adat istiadat yang tersusun meliputi merisik, meminang, bertunang, berinai besar malam sebelum majlis perkahwinan, khatam Al-Quran, pernikahan, persandingan dan bertepung tawar, santap beradab dan bersiram di atas panca pesada. Istiadat pemakaman. Istiadat ini meliputi tempoh berkabung bergantung kepada pihak istana. Pihak istana memberikan sedekah kepada rakyat dalam tempoh perkabungan. Usungan disediakan untuk mengangkat jenazah ke tempat pemakaman tempat perkaman dikenali sebagai seraja diraja. Setelah jenazah dimakamkan, nobat tidak akan dimainkan untuk tempoh tertentu. Adat istiadat diamalkan oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor merupakan warisan yang disesuaikan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Keunikan adat ini menjadi lambang kedudukan yang istimewa golongan diraja dan institusi Kesultanan Melayu. Adat istiadat ini juga merupakan warisan budaya Melayu yang sangat bernilai dan wajar dipelihara. Persuratan. Tradisi persuratan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Antara persuratan negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor yang masyhur termasuklah karya sejarah, agama, perubatan dan sastra rakyat. Karya sejarah. Hikayat Pahang dikarang oleh Haji Muhammad Nur mengisahkan sejarah Kesultanan Pahang pada abad ke-19. Misa Melayu dikarang oleh Raja Chulan mengisahkan sejarah Kesultanan Perak abad ke-18. Syair Tawarikh Zainal Abidin III, karangan Tengku dalam Kaltum mengisahkan sejarah Kesultanan Terengganu abad ke-19 dan ke-20. Kenangan Selangor. Kenangan Selangor dikarang oleh Wan Muhammad Amin mengisahkan sejarah Kesultanan Selangor abad ke-19 dan ke-20. Karya perubatan. Kitab Tip disalin oleh Haji Mahmud Al-Jawi di Terengganu pada tahun 1819. Sastra rakyat, hikayat Sang Kancil, cerita teladan dan jenaka yang berasaskan manuskrip hikayat Pelanduk Jenaka dibukukan oleh Dayang Abdul Hamid dari Perak. Karya ini mengandungi 20 buah cerita. Kepelbagaian jenis karya yang ditulis menunjukkan berkembangnya pengetahuan masyarakat dan kesedaran untuk memelihara Kesultanan Melayu. Perkembangan tradisi persuratan ini turut memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu dan penggunaan tulisan Jawi. Ekonomi. Kegemilangan sistem ekonomi dan Kesultanan Melayu Melaka telah diteruskan oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor sehingga membawa kepada kemakmuran kesultanan masing-masing. Pelabuhan. Aktiviti perdagangan dijalankan melalui pelabuhan. Kesultanan Perak dan Selangor memiliki kelebihan kedudukan yang strategik di Selat Melaka. Pelabuhan Kuala Selangor dan Pangkalan Batu di Selangor serta Pelabuhan Kuala Sungai Perak menjadi pusat perdagangan yang aktif pada abad ke-17 dan ke-19. Antara hasil dagangan utama termasuklah biji timah. Kuala Terengganu pula merupakan pelabuhan entrepot pada abad ke-18. Barang yang didagangkan di pelabuhan ialah emas, biji timah, kain sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Pelabuhan tersebut diuruskan oleh Syah Bandar dan pegawai pelabuhan yang lain. Sistem cukai yang cekap dilaksanakan bagi memastikan perdagangan berjalan lancar.
Mata wang negeri Perak terkenal dengan mata wang bongkah timah yang dinamakan bidor sejak abad ke-17. Mata wang pitis yang diperkenal daripada timah digunakan di Pahang mulai pemerintahan Sultan Muhammad Shah, manakala mata wang tampang digunakan pada abad ke-19. Di Terengganu, Sultan Zainal Abidin pertama memperkenalkan mata wang berupa kupang emas. Selain itu, terdapat mata wang pitis. Di Selangor turut ditemukan mata wang shilling yang digunakan semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Ekonomi sara diri dan jual beli. Ekonomi sara diri seperti pertanian, penternakan, pelumbungan, mengutip asutan dan perikanan dijalankan bagi menampung keperluan harian dan lebihannya untuk dijual. Pelumbungan biji timah merupakan kegiatan ekonomi yang utama di Selangor dan Perak. Masyarakat di Selangor juga mengusahakan tanaman padi dan tanaman sampingan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Manakala masyarakat di Perak merupakan antara pengusaha utama hasil hutan seperti rotan, sumbu badak, kayu kayan pada abad ke-17 dan ke-18. Pada abad ke-18, negeri Terengganu menghasilkan tanaman lada hitam dan perlumbungan emas. Cakna dan cerminan sejarah dari segi nilai patriotisme dan iktibar. Apabila mengetahui sejarah pengasasan Kesultanan Melayu, kita dapat menghargai warisan tradisi dan budaya bangsa. Pengetahuan sejarah pengasasan dan warisan Kesultanan Melayu dapat mengukuhkan jati diri bangsa. Kita harus bertanggungjawab mempertahankan warisan Kesultanan Melayu untuk memelihara identiti negara bangsa kita. Diri dan keluarga, kita perlu memahami salah sila keluarga supaya kita bertanggungjawab dan mengukuhkan ikatan kekeluargaan demi maruah keluarga. Kita akan bersifat lebih terbuka setelah mengetahui sejarah Kesultanan Melayu tersebut. Oleh itu, secara tidak langsung dapat memupuk perasaan sayang terhadap negara dan sentiasa berusaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Istana Negara merupakan kediaman rasmi yang di-Pertuan Agong menjadi simbol pengekalan sistem beraja yang diwarisi dari sistem Kesultanan negeri-negeri Melayu. Sekian dulu untuk bab ini. Kita akan bertemu dalam bab seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.